Yang terambil dari kitab Imamat pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat 27. 我们又一同继续学习神的话，在利未记第24章第1节开始，直到第27节。 Karena ayatnya panjang, maka izinkan saya untuk membaca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21, lalu kemudian ayat 22 sampai 27 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 第1节到第24节用印尼文来念，以后接下来用华语来念。 Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing, yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantu perempuannya, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara seorang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dari ibunya, itu sebuah perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu sebuah perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudara perempuannya, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan menutup tutup lelerannya, sedang perempuan itu membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu dan saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabat sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. 22节，所以你们要谨守遵行我一切的律例典章，免得我领你们去住那地，把你们吐出去。
我在你们面前所住处的国民，你们不可随从他们的风俗，因为他们行了这一切的事，所以我厌恶他们。但我对你们说过，你们要承受他们的地，就是我要赐给你们伟业、流奶与蜜之地。我是耶和华你们的神，使你们与万民有分别的。所以你们要把洁净和不洁净的禽兽分别出来，不可因我给你们分为不洁净的禽兽，或是吃剩在地上的活物，使自己成为可憎恶的。你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的名。无论男女是教诲的和行巫术的，总要致使他们，人必用石头把他们打死，罪要归到他们身上。 Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. 我们读经到此为止。 Bapak Ibu, apa yang kita rasakan ketika kita mendengar dan membaca akan bagian teks firman Tuhan ini? 所以，当我们读到这段经文的时候，在你们脑海中出现怎样的情景呢？ Perasaan yang harusnya muncul adalah perasaan takut dan rasa mengerikan. 那么，你们大概会感到心灵感到的恐惧战惊的。 Saya percaya bagian-bagian ini sudah pernah kita baca di dalam bagian perenungan khotbah sebelum-sebelumnya. 所以我相信你们也曾经读过这段经文。 Tetapi yang menarik kali ini adalah bukan cuma sekedar ditegur, tetapi dicatatkan dengan jelas hukumannya. 那么呢，不单单神在那边责备，而且要给你们刑罚。 Dan apa hukumannya? 所以他的处罚是什么呢？ Yaitu kematian. 就是死。 Sehingga bagian ini harusnya dituliskan dengan membuat orang yang membaca dan mendengarkannya itu merasa ngeri. 所以，当我们读到这段经文的时候，我们一定感到何等的恐惧的。 Takut karena Tuhan itu melihat dan Tuhan itu akan menghukum. 我们感到害怕，因为我们知道神是看见的，而且是要惩罚你们的。 Tapi pertanyaannya apakah itu yang jadi perasaan dan apa yang menjadi pemikiran kita saat ini? 但是，是否这些要成为我们今天所感受的，我们的？ Mungkin sebagian orang akan berkata, nggak terlalu mengerikan lagi sih ya. 那么可能说，有的人感觉到不再感觉到恐惧了。 Mungkin dulu bagi orang Israel itu mengerikan. 那么可能对当时的以色列民族是那么的恐惧的事情， Karena hukumannya jelas. 因为他们的处罚是那么的明显， Dan hukumannya cepat. 而且是历史给他们。 Bukankah itu yang kita lihat di dalam perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan? 那么岂不是他们从埃及地为奴之地出来的时候，往迦南地？ Begitu berdosa dihukum. 那么当他们一犯罪，他们就受惩罚的。 Tapi bukankah hari ini kita melihatnya sedikit berbeda? 但是我们今天所看到的却有不同的情景。 Kita tetap percaya Tuhan tahu dan Tuhan melihat dosa-dosa kita. 那么我们知道神看到我们所犯的罪。 Tapi bukankah seringkali hukuman tidak segera 那么岂不 datang? 是当我们看到处罚，并不是直接历史给你处罚的？ Sehingga dengan lambatnya hukuman ini membuat kita mulai merasa bahwa oke dah rasanya bisa lebih tenang. 一次处罚是那么的慢慢的，好像使我们觉得可以啦。 Atau yang kedua, 那么第二样什么事情呢？ mungkin sebagian di antara kita merasa bahwa ini tidak terlalu mengerikan. 那么可能在我们当中觉得这个不带恐惧的事情， Karena kita nggak seperti teks yang kita baca. 因为我们不是处在当时的处境之下。 Oh ya jelas kalau orang-orang yang melakukan semuanya itu jelas itu pantas dan wajar untuk dihukum mati. 那么真的，如果他已经做了这些罪恶的时候，那么他一定受到惩罚的。 Tapi mungkin kita bisa mengelus dada kita dan berkata, kan tapi saya nggak seperti itu. 但是可能这个时候你会在那边自我安慰，我不是好像那个人一样。 Mungkin sebagian besar di antara kita ketika membaca dan membandingkan hidup kita dengan apa yang tertulis, kita bisa merasa bahwa diri kita cukup baik. 那么可能当我们把我们的生活跟他们比较的时候，我们会觉得我们比他们更好。 Nah ini saya mau coba trilingual gitu ya. 3 bahasa. Cukup baik itu bahasa Indonesia. 那么呢，够好， Bahasa Inggrisnya good enough. 那么呢，足够。 Nah saya bisa bahasa Mandarin kali ini ya. Khusus ayat ini aja. Japu tuh. 差不多。 Berapa banyak di antara kita merasa diri kita ini,
我们呢差不多了呀，差不多呀。那么可能我们会觉得我们是差不多的一个人。Dikatakan terlalu jahat, enggak. 那么太恶吗？也不会的。 Sehingga mungkin seperti tadi kesaksian kita memang bukan orang-orang yang masuk penjara. 那么就好像刚才温妈妈给我们的见证，我们不是好像那些囚犯一样被关在监牢里面。 Dikatakan terlalu suci juga jelas tidak. 那么呢，如果说圣洁也不会的。 Sehingga dengan membaca teks itu kita melihat bahwa kalau saya jelas saya tidak akan merasakan hukuman Tuhan semacam ini. 那么如果是我，那么呢，我就觉得他应该承受这样的处罚的。 Sehingga mungkin kita merasa bahwa teks ini tidak relevan bagi kita saat ini. 那么可能你会觉得这个词句呢，对我们先进的时代不太恰合了。 Tapi saya mengajak kita mencoba mempelajari teks ini dengan baik-baik. 让我们这个时候好好的来看、来学习这段经文里面的意思。 Karena teks ini bukan hanya ditujukan bagi orang Israel di zaman itu. 因为这不单单是给当时的以色列民族的一个经文， Teks ini juga untuk kita renungkan dan kita koreksi hidup kita 也是应 darinya. 该我们审查、我们应该思考的一段经文。 Ada dua hal yang saya ajak kita belajar bersama-sama. 所以让我们这个时候来一同学习两样的事情。 Teks ini mengajarkan tentang kesucian Tuhan. 那么这段经文教导我们讲到关于神的圣洁。 Kita dipanggil untuk hidup di dalam kesucian Tuhan. 那么神先召我们出来，叫我们活在神的圣洁里面。 Yang artinya apa? Artinya apa kesucian 什么 Tuhan 意 itu? 思呢？神的圣洁什么意思呢？ Kita diminta untuk terpisah dari dosa dan justru mengambil akan kebenaran Tuhan. 就是我们脱离这个罪恶，有个时候我们朝向真理，神的真理里面。 Jadi perhatikan ada dua hal yang ditekankan. 所以在这里特别强调的有两样的事情。 Harus ada keterpisahan dengan dosa. 那么我们必须与罪分隔， Tetapi harus menempel kepada kebenaran Tuhan. 但是我们必须要与神的真理在那边联合在一起。 Dan di dalam bagian imamat ini kita melihat bagaimana cara yang unik penulis imamat ini menggambarkannya. 所以在这里，在这个利未记那么作者怎样写的那么的清楚。 Gambaran pertama yang dipakai adalah gambaran secara sosial. 那么第一个画面是讲到社会性的画面。 Kalau kita membaca imamat pasal 20 ini kita menemukan ada banyak daftar kejahatan yang dituliskan. 那么如果我们看这段经文，我们就会发现有很多的犯罪的行为在那一个一个的列出来。 Ada penyembahan berhala, ada terkait tenung, ada terkait menghormati orang tua, ada terkait tentang seksualitas. 还有讲到很多，不论是跟野兽合影，或者是在那边这个跟这个别的这个偶像有份的，或者是跟别人奸淫的事情。 Mungkin bagi kita ini terkesan sebuah daftar acak. 那么好像是很复杂的一个犯罪的情景。 Kenapa kok dituliskan ada banyak daftar dosa-dosa semacam ini? 为什么要把那个一个一个的列出来呢？ Ini bukan karena penulisnya ingat apa lalu nulis apa, ingat apa lalu menuliskan apa. 那么并不表示说这个作者他记得什么他就写下什么，记得什么又写下什么。 Tetapi karena dosa-dosa yang dituliskan itu merupakan dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa Timur Dekat kuno pada waktu itu. 但是是那个时候的这个民族呢，中东民族他们常常犯的那些罪行。 Dosa-dosa yang terbiasa dilakukan di sekeliling orang Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. 那么是当他们往这个迦南地的这个路程当中，所常常发现的这个罪行。 Bahkan dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa yang sudah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. 那么甚至是那些已经被离开、被神放逐的那些民族，他们所犯的罪。 Maka kalau kita perhatikan ayat 23 dan 24 berkata demikian. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka. Sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi keadaanmu aku telah berfirman, kamu yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. 所以在第23节里面说：“我在你们面前所住处的过民，你们不可随从他们的风俗，因为他们行了这一切的事，所以我厌恶他们。但我对你们说过，你们要承受他们的地，就是我要赐给你们伟业流奶的隐秘之地。我是耶和华你们的神，使你们与万民有分别的。”
Inilah kesucian, yaitu memisahkan dengan sesuatu yang jahat. 那么这就是神的圣洁，就是把你从这个罪恶当中把它分割出来， Sehingga kemudian kita bisa menghidupi sebuah pola hidup yang berbeda. 以及我们可以过一个新的生活方式。 Terlihat dengan jelas perbedaannya. 那么就可以从中看到有所分别的生活。 Tidak menganggap remeh dan biasa dosa. 那么不把罪恶当作平凡的、负劣的。 Hari ini pertanyaannya, kita menganggap dosa itu seperti apa? 那么今天你对罪的看法是怎样的看法呢？ Apakah mungkin bagi kita berpikir, oh kalau dosa-dosa begini biasalah. 那么可能常常我们会觉得，如果这些罪呢是平常的罪， Bukankah kita hidup di tengah-tengah zaman di mana mengajarkan kita tidak apa-apalah sekali-sekali berbohong. 那么岂不是世人所教导给我们的？如果你偶然犯罪，那是无所谓的事情。 Satu kali ada seorang penjual, ada seorang yang berdagang berjualan. 那么有一天有一个人在做买卖的人， Lalu ada seorang rekan saya hamba Tuhan yang kemudian datang ke tempat itu. 那么那个时候我的一位同工传道人，他到那个地方， Dia mendengar pembicaraan antara si penjual dengan si pembeli. 那么他听到那个卖的人跟买的人的谈话。 Nampaknya keduanya adalah jemaat gereja. 那么原来两个人他们是教会的信徒。 Karena si pembeli itu berkata, waduh Ci, kemarin kesaksianmu, wah, Jongming hebat, luar biasa. 因为那个卖的人对他说：“昨天你所做的见证是那么的棒。” Lalu kemudian si penjualnya itu yang dipuji itu berkata, kan seju, kan seju. 那么那个买的人就说：“感谢主。” Lalu kemudian mereka berdua saling berbicara satu dengan yang lain. 所以他们彼此在那边论。 Sampai kemudian si pembeli bilang ini, Ci, saya mau beli barangnya ini, Ci. 那么直到那个买的人说：“现在我要买你的东西。” Berapa harganya? 那么价钱多少呢？ Lalu disebutkan sejumlah harga tertentu. 所以他就说出那个价格。 Lalu pembelinya berkata, aduh Ci, mahal sekali Ci. 那么买的人就说：“哎呀，这么贵啊，你的价钱啊！” Lalu penjualnya berkata, loh ini sudah paling murah, kamu cari di mana-mana, tidak ada, ini paling murah. 那么这个卖的人就说：“这个价格已经十分便宜的，你在别的地方找不到这样便宜的。” Si pembeli kemudian berkata, enggak loh Ci, di toko sebelah lebih murah. 那么那个买的人就说：“不，没有的，这个隔壁的店比你卖的更便宜。” Ci, jangan bohong. 那么你不要撒谎啊！ Lalu kemudian si penjual itu berkata demikian. 那么那个卖的人就说：“ Ya biasalah, namanya orang dagang, omongannya jangan dipegang. 那么他说，做生意的人，你千万不要太过相信他所讲的话。” Bisa terlihat ya, di satu sisi tadi dipuji-puji kesaksiannya di gereja baik. 那么刚才那个人在那边称赞他，你做的见证那么的棒。 Tetapi ketika sudah di luar gedung gereja, 但是当他离开教会到教会以外的时候， di dalam dunia bisnis, 所以在做生意的场所， dia berkata, ya wajarlah kalau kita ini berbohong. 他说：“如果我们撒一点谎是很正常的现象。” Adakah hari ini dosa-dosa itu kita anggap remeh dan kita anggap biasa? 那么难道这些罪是我们看为很平凡的、很常常做的？ Karena dalam bagian firman Tuhan ini dengan tegas dikatakan, yang namanya orang yang suci dan kudus adalah orang yang memisahkan dengan semua jenis dosa. 但是在这里我们看到的就是一个圣洁的人，是应该把我们与罪完全分割出来的一个人。 Bukan hanya sekedar memisahkan, tetapi kemudian hidup di dalam panggilan Tuhan. 我们不单单分割出来，而且呢，我们是活在神的显照当中。 Maka kalau kita mengingat di dalam Keluaran pasal 20, Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan. 所以，若是我们看出埃及记第20章，我们会看到那边有上帝所赐给以色列民族的10条诫命。 Dan bukankah kalau kita lihat hukum-hukum tersebut bertentangan dengan apa yang dituliskan dalam bagian ini? 那么，岂不是当你看这些10条诫命，好像跟这些好像比较有很多的不同？ Jangan ada padamu Allah lain. 在你们当中不可有别的神， Hormati orang tuamu. 要孝敬父母亲， Jangan mengingini milik sesamamu. 不要在那边偷窃别人的财物， Jangan berzina. 不可奸淫。 Sehingga jelas bukan perbedaannya. 那么，岂不是在这里我们看到这个分别吗？ Ini gambaran kekudusan secara sosial. 那么，这是在在这个属世性的这个画面。
Tetapi gambaran imamat itu juga bukan berhenti hanya di situ saja. 但是在这个利未记所讲的，不单单是到此为止。 Dia menggambarkan akan arti kesucian ini juga secara personal. 那么它也是全面性的来做一个解释，关于讲的圣洁的事情。 Ayat 7 berkata demikian, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. 所以你们要自洁成圣，因为我是耶和华，我是耶和华你们的神。 Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ada 2 kali kata menguduskan. 所以在英语文翻译是有2次讲到自洁， Tetapi sebenarnya terjemahan ini kurang literal. 但是呢，其实是不够字面解释的， Di dalam terjemahan yang lebih literal harusnya berbunyi demikian. 所以应该是做这样的解释。 Kamu harus memisahkan diri dan jadilah kudus. 所以你应该在你们分隔，使你成为圣洁。 Terjemahan ini menurut saya yang lebih tepat. 那么我想这个翻译好像比较正确一样， Karena penekanannya 2. 因为在那边强调2样的事情， Memisahkan diri 就是把你从那个分隔出来、分别出来， dan menjadi kudus. 而且成为圣洁。 Dan apa itu artinya menjadi kudus? 那么在这里讲的成为圣洁是什么意思呢？ Di ayat 8 ditegaskan yaitu kita harus berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. 那么在这里，在第8节特别强调说，要遵行我的律律。 Dan itu diulangi lagi di ayat ke-22. Peganglah segala ketetapanku. 所以你要遵守我的一切律律。 Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kekudusan atau kesucian, yaitu memisahkan diri dari dosa dan memegang akan kebenaran firman 那 Tuhan. 么这就是圣洁的意思，就是你脱离这个罪，那么呢就活在这个真理里面， Bukan sekedar melakukan firman, 不是单单遵守神的， tapi penekanannya adalah segala firman Tuhan. 但是是所有的话语。 Karena saya percaya kalau melakukan firman, kita semua melakukannya kok. 所以若是单单讲到我们遵守神的话，我想大家都会遵守神的话。 Bukankah hari ini kita beribadah berarti kita sedang melakukan firman Tuhan? 岂不是现在我们敬拜，我们是在遵守神的话吗？ Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah semua? 那么问题在于你是否已经全部的遵守神的话吗？ Bukan hanya sebagian. 不是单单一部分而已。 Imamat menekankan kesucian itu berarti kita mengerjakan semua kebenaran Tuhan. 所以在这里，在利未记所讲的就是我们遵守所有的律律。 Dan kalau kita melihat imamat ini dalam terang Injil Yesus Kristus, 所以透过这个神的话语的光，再一次看到， maka Yesus Kristus bukan sekedar mengajar kita untuk hidup bisa berbuat baik, tetapi benar-benar kebaikan itu lahir dari dalam. 主耶稣教导我们，不是单单叫我们做善行，但是叫我们从里面产生出一个善行的生活。 Maka Injil bukan cuma sekedar kita dilarang untuk melakukan penyembahan berhala, 所以在这里，福音不是单单讲到关于敬拜偶像的事情。 tapi bukankah Yesus bertanya, di dalam hatimu siapakah yang menjadi Tuhan? Apakah Allah atau Mammon? 但是神在那边问你，那么今天谁成为你心中的主呢？是神或者是马门？ Karena bisa jadi loh ada orang-orang Kristen yang tetap beribadah ke gereja pelayanan, tapi Tuhannya tetap Mammon. 很多人他成为基督徒，虽然他来做礼拜，但是他说敬拜的是马门， Sehingga mereka ke gereja dengan tujuan apa? Tuhan tolong berkati saya. 所以他来到教会的目的，上帝你祝福我。 Ketika berbicara mengenai keinginan, bukankah Yesus Kristus mengatakan bahwa kita bukan cuma sekedar bukan diminta untuk sekedar menjauhi keinginan yang jahat, 那么岂不是上帝叫我们不单单远离那些恶行， tetapi kita juga dipanggil untuk mengingini akan kehendak Tuhan. 但是神也选召我们，叫我们可以遵守神的。 Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata kita dipanggil untuk menyangkal diri. 所以神要我们在那边舍己。 Menyangkal diri bukan berarti kita menolak sesuatu. 那么舍己并不表示是我们在那边拒绝一样的事情。 Menyangkal diri itu tidak sama dengan diet, Bapak Ibu. Diet tidak sama dengan diet. Menyangkal diri beda dengan diet. Diet. 那么呢，这个在那边他的意思不是好像你在那边戒制。 Kalau kita pernah mencoba diet, maka kita tahu bahwa seringkali diet gagal. 所以常常当我们在那边戒制的时候，我们常常失败。 Kenapa gagalnya? 为什么常常失败呢？
Karena kita menolak sesuatu yang kita inginkan sebenarnya. 因为其实呢，我们所喜欢的一样东西，我们在那边季节它吃， Sama seperti saya ini suka mie upe Bapak Ibu. 所以就好像我， Mie ujung pandang. 我很喜欢吃米乌中拌当， Saya jenis semua mie saya suka Bapak Ibu. 所以所有的面我都很喜 Dari 欢。 mie yang seperti ujung pandang itu yang mahal begitu. 那么不论是贵的面， Sampai Indomie seleraku juga saya 那 suka. 么甚至于那个便宜的快速面我都喜欢。 Sehingga ketika mencoba diet itu kemudian ditawari, ayo Pak kita makan mie yuk. 所以呢，若是人要请我去吃面的时候， Maka saya awal-awalnya akan menolak dengan tegas. Tidak. 那么我会在那边期限在那边拒绝他，我不。 Tapi kalau ditambahi lagi, ayolah Pak, nggak apa-apa Pak. Sekali-kali Pak. 但是若是他又加上一句话说无所谓啦，吃一两次吃也无所谓的， Intonasi saya sudah menurun. 所以我 Tidak. 就开始。 Kalau kemudian dikatakan Pak, apalagi waktu saya pelayanan di Makassar, mumpung Pak sudah sampai Makassar Pak. 特别是当我到西江那边传道的时候，那么呢，他们说陈作你还在西江讲道这个好聚会啊， Ayo Ji, makan mie upe Ji. 那么你可以吃这里的面。 Maka saya berkata, 所以我就说， jadilah kehendakmu. 那么你的旨意成全。 Itu diet. 那么那是我在那边介意的时候。 Kecintaan kita masih sama. 那么呢，我所爱好的还是一样， Tetapi beda dengan menyangkal diri. 但是跟我舍己却不一样。 Menyangkal diri itu berarti kita meletakkan akan segala kecintaan kita. 那么就是把我们所喜爱的放下。 Dan belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. 那么我在那边学习神所喜爱的， Sehingga sampai di satu titik kita bisa berkata, Tuhan ini yang aku inginkan. 那么一直到了一个定点，我会对神说：“神啊，这个是我所要达到的目标。” Dan Tuhan pun juga berkata, itu juga mauku. 神也在那边回答你说：“这是我的心愿。 Ini menyangkal diri. ”那么那是舍己。 Dan bukankah ini yang Tuhan inginkan? 那么这岂不是神对我们的要求？ Berkaitan dengan dosa kekudusan seksual. 那么讲到我们所犯的罪，讲到关于 Tuhan 情 bukan 欲的 cuma 罪， sekedar melarang kita melakukannya. 所以神在那边禁止我们不要做这个奸淫的事情。 Tetapi bagaimana dengan hati kita ini? 但是我们的心如何呢？ Dan ketika kita membicarakan tentang seksualitas Bapak Ibu. 所以当我们讲到关于淫行的时候呢， Mungkin bagi yang sudah menikah kita akan berkata, oh kalau itu kita aman kan sudah menikah. 那么可能已经结婚的时候，我很安全了，我已经结婚了。 Pertanyaannya adalah apakah kehidupan seksualitas kita itu seperti gambaran relasi Kristus dengan jemaatnya? 那么今天你在那边你在那边所做的这个事情，是否已经符合了上帝的一个对我们所要求的一个画面？ Karena Paulus dengan jelas memberitahu bahwa seksualitas ini merupakan sebuah cicipan akan relasi Allah dengan umatnya yang kudus itu. 那么呢，当你在那边信教的时候，表示说你在那边与神在那边交通的一个画面。 Sehingga sebenarnya kalau kita sudah menikah dan kita melakukan relasi seksual, tetapi bukan seperti kita menggambarkan akan keindahan relasi Kristus dengan jemaatnya, pernikahan seksual, kehidupan seksualitas kita itu pun adalah kehidupan seksualitas yang salah. 那么，若是我们的结婚的情景不好像上帝对我们所要求的一个画面，那么表示说你的这个结婚也是错的事情。 Maka dengan kita melihat semuanya ini kita sadar bahwa kita ini bukan jabuto. 那么，如果我们这样看的话，我们不是一个差不多的人。 Sangat mungkin kita adalah orang-orang yang juga ikut berdosa. 那么，可能我们是列入那些犯罪的人。 Kesucian Tuhan memanggil kita untuk memisahkan diri dan ambil bagian keindahan kesucian Tuhan. 那么，神的圣洁叫我们从中分割出来，叫我们进入这个圣洁的生活里面。 Dan yang kedua Bapak Ibu, 那么第二样的事情呢？ kesucian itu adalah hidup kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. 那么这个圣洁呢，是上帝对我们的一个要求，是我们献给神的这个生活。 Kalau ditanya kenapa sih kita ini mau suci? 那么，若是问你为什么你要圣洁呢？ Kalau jawabannya adalah ya supaya diberkati, 那么，若是你回答让我可以蒙神的祝福， maka itu bukan kesucian yang Tuhan inginkan. 这不是神对你的一个要求。
Di dalam Imamat 20 ayat 7 dan ayat 26 kita akan memperhatikan dua ayat ini. 在第24章第7节和第26节。 Ayat 7 berkata demikian, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, perhatikan, sebab akulah Tuhan Allahmu. 所以你们要自洁成圣，因为我是耶和华你们的神。 Dan ayat 26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kuduslah dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, perhatikan, supaya kamu menjadi milikku. 26节，你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有份，使你们作我的名。 Sehingga mengejar kekudusan bukan sekedar untuk mendapatkan upah atau menghindari hukuman. 所以呢，你在那边追求圣洁，并不是叫你免去刑罚， Kekudusan itu kita kejar karena kita ini sudah menjadi milik Tuhan. 就是叫我们知道我们是属于神的子民。 Di dalam konteks Israel pada waktu itu, 所以在当时的以色列民族的这个 Israel dipanggil untuk menjadi kudus karena mereka sudah ditebus. 那么呢，上帝选召以色列民族，因为他们已经蒙神的救赎。 Dulu mereka ada di bawah kekuasaan Mesir. 那么过去他们是在罗马政府的统治之下， Tapi dengan berbagai macam tulah Tuhan telah menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari Mesir. 但是呢，上帝在那边显出他的大能，让他看见，我超过埃及的神。 Sehingga Tuhan membeli Israel, membayarnya dengan tulah itu dan melepaskan itu menjadi milik Tuhan. 所以上帝在那边救赎他们，使他们能够归耶和华。 Sehingga dulu mereka adalah budak Mesir, 他们过去是成为埃及的奴隶， sekarang mereka adalah budak Allah. 那么现在成为神的奴隶。 Sehingga kekudusan itu merupakan sebuah kewajiban mereka karena mereka milik Tuhan. 所以圣洁呢，是因为我们应当负的，因为我们是属于神的子民。 Namun apa yang kita alami hari ini lebih dari sekedar arti legal atau hukum itu. 但是呢，现在呢，我们的这个生活应该是超过那个处罚的。 Memang benar kekudusan itu telah tetap merupakan sebuah keharusan karena kita ini milik Tuhan. 不错，那个圣洁是因为上帝对我们的一个要求，必须做的。 Kita diciptakan Tuhan dan kita dibayar dan ditebus oleh Tuhan. 那么上帝创造我们，他用重价来买赎了我们。 Tetapi kalau dulu Israel itu ditebus dengan Tuhan menunjukkan kuasanya, powernya. 那么上帝过去救赎以色列民族，上帝显出他的大能来救赎他们。 Dan bukankah saat ini kita ditebus bukan sekedar dengan power, tetapi juga dengan cinta kasih. 但是现在上帝救赎我们，不是单单在那边显出神的大能，乃是用他的爱来买赎我们。 Tuhan menebus kita dengan mengorbankan dirinya sendiri. 他在那边牺牲了他自己， Dia datang menjadi manusia. 所以他成为人， Dia naik ke atas kayu salib mengorbankan nyawanya. 所以他上十字架牺牲了他的生命。 Menanggung hukuman Allah. 那么这是我的身体。 Sehingga hari ini ketika kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal itu. 所以今天我们被神买赎，是用神用重价宝血来买赎的。 Bukan lagi dengan darah kambing dan domba. 那么不再用羔羊的血来买赎我们。 Nanti ngomong-ngomong besok nih rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ini akan potong korban. 那么明天呢，很多的回教徒他们在那边要杀牛、杀牲畜。 Israel dulu melakukan hal yang sama. 过去以色列民族他们也做这样的事情， Tapi hari ini kita semua tidak punya ritual itu. 但是现在我们不再遵守这个仪式了。 Karena ada domba yang tak bercacat celah yang sudah dikorbankan bagi kita. 因为有无瑕无耻的羔羊已经献上给我们。 Sehingga hari ini ketika kita mengejar kekudusan, harusnya kita melihat akan kasih karya Kristus di atas kayu salib itu. 于是当我们这个时候看到圣洁的时候，我们应该要看到那时在十字架上的耶稣基督。 Kita menjadi kudus karena kita mengasihi Tuhan. 因为我们成为圣洁，因为我们爱神。 Sehingga saya ingin menyimpulkan dengan satu kalimat begini. 所以我在这边做一个结论。 Hasrat akan kesucian itu akan bergelora saat kita menjumpai Yesus Kristus yang menuntun kita dengan tangannya yang berlubang 那么 paku. 就是当上帝用他圣洁的手在那边带领我们的时候， Kenapa kita mengejar kekudusan? 为什么我们在那边追求圣洁呢？
Karena setiap kali kita melihat ke dalam perjalanan hidup kita, 因为我们常常看我们每一天所过的生活， kita tahu kita dipegang dan dituntun oleh Tuhan. 我们知道是上帝用他的手带领我们， Tapi bukan cuman itu. 而是不单单如此而已。 Lihatlah tangan yang memegang kita. 他用他的手来抓住我们的手， Tangan itu berlubang paku. 他的手是有钉痕的手。 Tangan itu adalah tangan yang sudah menyerahkan diri bagi setiap kita. 那么这个手呢，是已经为着我们而献上的一双手， Tangan yang sudah memberi yang terbaik bagi setiap kita. 是已经把最好的给我们的一双手。 Bahkan hukuman kita pun sudah ditanggung oleh Dia. 那么甚至我们应当承受的处罚， Dan 已经 Dia 他承 menuntun 受 kita 了。 untuk melatih kita hidup terus-menerus di dalam kesucian. 所以他不断的锻炼我们，叫我们不断的过一个圣洁的生活。 Sehingga harusnya inilah yang menjadi motivasi kita. 那么应该这成为我们信仰的动机， Hidup kudus 过圣洁的生活 karena kasih. 是因着爱。 Hari ini apa yang membuat kita mau hidup kudus? 那么今天什么因素造成你要过圣洁的生活呢？ Izinkan saya menutup dengan sebuah kisah, Bapak Ibu. 那我在这里要做一个事件来做结束。 Biasanya khotbah itu semuanya dilupakan kecuali ceritanya. 那么常常呢，因为当你们在听到的时候，所记得的是我所讲的故事， Jadi saya berharap cerita ini yang kita ingat. 所以我很盼望我所讲的故事让你记得。 Bapak Ibu, ada seorang pianis handal tinggal di dalam sebuah asrama para pianis. 那么呢，讲到有一个音乐家，他住在一个宿舍里。 Jangan tanya tinggalnya di mana karena ini cuma cerita, Bapak Ibu ya. Jangan tanya di mana karena ini cuma cerita. 因为这个是单单故事而已。 Pianis ini dikenal sebagai seorang pianis yang nyentrik, Bapak Ibu. 所以这个钢琴手呢，他是一个很别致的一个钢琴手， Karena dia suka latihan tuh tengah malam, Bapak Ibu. 因为他练习的时候常常是在半夜的时候练习。 Di saat semua pianis itu sudah ada di kamarnya mau tidur, baru dia nih turun ke ruang piano untuk kemudian berlatih. 所以当所有的人睡觉的时候，他才到钢琴旁边在那边练习。 Tetapi karena dia ini pianis yang handal, tentu mainannya enak, Bapak Ibu. 因为他是很棒的一个钢琴手，所以他弹的也是很棒。 Sehingga bagi teman-temannya it's okay, kami tidak terganggu, justru kami terhibur karena engkau bermain piano. 那么好，就是别的人会觉得你不会在那边影响我睡觉，但是我觉得你所弹的能够给我安慰。 Tetapi membuatnya disebut sebagai pianis nyentrik bukan cuma sekedar karena waktu latihan yang tengah malam. 但是问题不单单是因为他在半夜做练习的时间， Tapi setiap kali dia bermain, dia selalu menutup lagunya dengan tidak memainkan satu not terakhir. 那么因为他弹琴的时候呢，他没有把整个的这个歌曲弹完，只有剩下一个调，他没有把它弹出来。 Contohnya kira-kira begini. Saya nyanyikan saja, saya nggak main piano. Saya pakai lagu Si Semut. So mi mi fa re re do re mi fa sol 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 mi fa re re do mi sol sol do re 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 mi fa mi fa sol sol mi fa re re do mi sol sol. Nah selesai itu dia tutup pianonya, dia naik ke tempat tidur. 他就放下他的钢琴，不再把它弹完最后的一个调。 Bisa merasakan ada sesuatu yang kurang? 那么你会不会觉得有所缺乏呢？ Rasanya dalam perasaan kita kan, aduh kurang satu not ini, kurang satu nada nih ya. 那么在我们心中一直感觉到还少一个调还没有弹完。 Sehingga bayangkan setiap malam ketika latihan seperti ini kondisinya. 那么你可以想象，每个晚上他所做的练习都是如此的情景。 Sampai satu hari ketika si orang ini, pianis ini sedang berlatih. 那么直到有一天，当这个钢琴手在那边练习的时候呢， So mi mi fa re re do mi so so. Lalu pianonya ditutup dan dia naik ke tempat tidur. 以后他就放下钢琴，他就上床。 Temennya yang tinggal di lantai 3 itu turun ke bawah. 那么他住在3层楼的朋友就从第3层下来， Khusus pergi ke ruangan piano itu. 那么特地到那个钢琴 Dia 旁边， buka pianonya. 打开着钢琴， Dan apa yang dilakukan? 他做些什么呢？ Dia cukup tekan satu nada. Do. 他就在那边按这个哆，
Dan semua satu asrama tidur dengan nyaman dan tenang. 那么让所有宿舍里面的人都很安然的睡觉。 Bapak Ibu, jelas ini cuma cerita ya. 那么这是故事而已。 Tapi bukankah perasaan kita pada waktu tadi mendengar kurang satu nada ada rasa kayak nggak nyaman, rasa gelisah. 岂不是当你听到一首歌的时候没有弹完的时候，我们感到好像很不舒服。 Bapak Ibu, saya berdoa perasaan seperti itulah yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita tidak hidup di dalam kekudusan 所 Tuhan. 以当你还没有过一个圣洁生活的时候，我再一次为你们祷告，让你们有如此的感受。 Mungkin kita sukses, 可能我们成功， mungkin hidup tetap berjalan dengan baik. 可能我们的所过的生活很安然的。 Tapi saya berdoa kiranya kegelisahan itu yang Tuhan tanam di dalam diri kita. 但是我祷告，但愿这个你心中的焦急的心，是神把这个焦急的心放在你心中的时候， Sampai kita hidup di dalam kesucian. 就是让你过在圣洁的生活里 Dan 面。 saya percaya kesucian itu seperti do di akhir itu. 那我相信这个圣洁呢是最后的一个都。 Yang akan memberikan kita kelegaan dan kepuasan hidup. 上帝让我们给我们一个满足， Kiranya Tuhan memberkati kita. 神祝福大家。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah setiap kami. 天父啊，求你帮助我们每一位。 Tuntutanmu begitu tinggi. 你的要求是那么的高， Jelas kami tidak mampu memenuhinya. 我们不能够满足你对我们的要求。 Tetapi kami tahu dan percaya bahwa Engkau yang sudah memanggil, Engkau yang akan memegang dan menuntun tangan setiap kami. 但是我相信是你在那边显照我们、引领我们， Sehingga Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. 你不会让我们独自一个人来过， Melainkan kuasa-Mu akan menolong setiap kami hidup di dalam kesucian yang Engkau berikan. 但是是你的能力带领我们，使我们可以过在圣洁的生活里面。 Maka Tuhan tolonglah setiap kami 所以神啊，求你帮助我们每一位 menjadi suci. 成为圣洁， Berbeda dengan dunia ini. 那么跟世界有不同， Hidup di dalam kebenaran Tuhan. 让我们活在这个神的真理里面， Karena kami mengasihi Engkau. 因为我们爱你。 Tolong kami ya Tuhan. 帮助我们神啊， Ingatkan kami terus akan firman Tuhan ini. 叫我们不断的用你的话来提醒我们， Dan kalau dalam hidup kami belum suci, 因为我们知道我们需要圣洁的生活， terus gelisahkan kami. 所以让我们心中感到有不安， Dan biarlah kami boleh mendapatkan ketenangan 一直让我们得到安宁的生活， ketika kami hidup suci di dalam Engkau. 就是当我们活在圣洁的生活当中。 Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan 这是 kami. 我们的祷告，我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。